Kami dari SMK Seri Jengke akan mempersembahkan sebuah video pendek sains dan teknologi nuklear. Tahukah anda, teras matahari adalah tempat di mana proses pelakuran nuklear berlaku secara semula jadi. Proses ini membebaskan tenaga yang sangat besar bersamaan 100 bilion bom atom per saat dan boleh memberi manfaat ke seluruh dunia. Negara China telah membangunkan pelakuran nuklear untuk menghasilkan matahari buatan dan telah dilancarkan pada tahun 2018. Proses ini berlaku apabila satu nukleus yang berat dipecahkan kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan stabil serta membebaskan neutron serta tenaga yang besar. Proses ini berlaku secara berterusan yang disebut tindak balas berantai. Reaktor nuklear ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengawal tindak balas berantai pembelahan uranium-235. Ia digunakan di stesen jana kuasa tenaga nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Persoalannya, bagaimana penjanaan elektrik berlaku? Tindak balas berantai pembelahan nukleus uranium-235 yang berlaku dalam reaktor nuklear yang berdinding konkrit tebal akan menghasilkan tenaga nuklear dan tenaga haba. Seterusnya, tenaga nuklear dan tenaga haba mendidihkan air untuk menghasilkan steam. Steam yang bertekanan tinggi akan memutarkan turbin dan seterusnya menjana tenaga elektrik. Akhirnya, proses penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor telah berjaya. Pengguna akan menerima bekalan elektrik melalui sistem penghantaran bekalan kuasa. Safra, mampukah Malaysia mempunyai reaktor nuklear sendiri demi kesejahteraan rakyat? Sebenarnya, Malaysia mempunyai sebuah reaktor nuklear berkuasa 1 megawatt milik Agensi Nuklear Malaysia. Namun, reaktor ini hanya untuk tujuan latihan, penyelidikan dan penghasilan radioisotop sahaja. Demi kemajuan masa depan, Malaysia perlu memikirkan pembinaan stesen jana kuasa nuklear bagi menampung permintaan terhadap penggunaan tenaga elektrik yang semakin meningkat. Menepati tema kita, maju nuklear rakyat sejahtera. Ini berdasarkan alasan berikut. Pertama, uranium digunakan dalam kuantiti yang kecil sahaja untuk menghasilkan sejumlah tenaga yang besar dibandingkan dengan penggunaan bahan api fosil seperti arang batu dan petroleum. Jadi, penggunaan uranium adalah lebih murah berbanding penggunaan bahan api fosil. Kedua, kesan pencemaran yang disebabkan oleh tenaga nuklear adalah jauh lebih rendah kerana kurang pembebasan gas rumah hijau sekaligus dapat mengurangkan jejak karbon. Ini sudah pasti dapat menjamin kelestarian alam. Ketiga, penggunaan tenaga nuklear menghasilkan sinaran mengayon yang boleh digunakan dalam bidang perubatan, perindustrian dan juga pertanian. Namun begitu, tiap yang baik ada juga buruknya. Pertama, uranium adalah sumber asli yang tidak boleh diperbaharui dan penggunaannya tidak mampu bertahan lama, sama seperti bahan api fosil yang lain. Kedua, sisa radioaktif yang tidak terkawal boleh menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa hidupan. Ketiga, pertumbuhan tenaga nuklear meningkatkan keupayaan sesetengah negara dalam pembuatan senjata nuklear untuk kegunaan peperangan. Kesimpulannya, penggunaan tenaga nuklear banyak memberi kebaikan kepada alam dan juga hidupan di bumi. Tetapi, penggunaan tenaga nuklear secara tidak terkawal akan mendatangkan kesan yang buruk kepada alam sekitar, hidupan dan juga akan menjejaskan kesihatan manusia. Hai, saya Fatihah. Saya Safra. Selamat menonton.